Sekian laporan harian PRN Melaka dari Studio 3 di Bandar Hilir. Kembali ke Sri Pentas. Pengundi di Melaka dalam pada itu diajak untuk menolak calon yang melompat parti serta calon yang menyebabkan ketidakstabilan kerajaan negeri sebelum ini. Ia didakwa penting ekoran tiada jaminan individu sama tidak mengulanginya sehingga boleh menyebabkan kemelut politik sama berulang. Dan setiap kali berlakunya pilihan raya, parti-parti yang bertanding juga akan mengumumkan manifesto bagi membentangkan tawaran mereka. Justru rakyat di Melaka mahu apa jua manifesto yang dibentangkan mampu, mesti dan wajib ditunaikan. Selain itu, ada juga dalam kalangan calon yang diketengahkan pada PRN kali ini masih bergelar mahasiswa. Calon Pakatan Harapan Dun Sungai Rambai, Farzana Hayam Nasir, tidak melihat ketiadaan pengalaman dan komitmen pengajian menjadi penghalang. Bukan sahaja muka baharu dan muda, ada juga dalam kalangan calon yang bertanding sudah lama memberikan khidmat bakti kepada penduduk setempat. Mungkin ia sedikit kelebihan buat yang sudah dikenali di DUN yang berkenaan, namun pengundi mahukan wakil rakyat yang ikhlas dan jujur dalam memberi perkhidmatan. Salam sejahtera. 112 calon yang bertanding mula mengatur strategi bagi menyampaikan mesej kepada pengundi. Di peringkat awal ini, petugas media mengalami sedikit kesukaran untuk mendapatkan bahan berita ekoran kaedah kempen norma baharu yang rata-ratanya dilakukan secara dalam talian. Namun ada calon yang tampil secara fizikal tetapi tidak bertemu secara langsung dengan penduduk, cukup sekadar mengedarkan risalah. Sekian laporan harian PRN Melaka dari Studio 3 Bandar Hilir. Kita kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum. Di sebalik kebimbangan itu, Melaka terus menerima kedatangan pelawat pada hujung minggu ini. Bukan sahaja lokasi menarik yang dikunjungi, ada juga yang datang bagi menikmati juadah istimewa seperti asam pedas. Selepas dikejutkan dengan penutupan sebuah bilik gerakan parti yang bertanding di Teluk Mas kerana ada kes positif COVID-19, penduduk di Melaka menggesa setiap calon dan jentera parti untuk patuh kepada SOP yang dikeluarkan SPR, KKM dan MKN. Pengabaian kepada SOP berkenaan amat dikesali dan mereka menyokong tindakan tegas dikenakan kepada yang ingkar. Dalam pada itu, calon Perikatan Nasional Dun Macap Jaya, Tai Siong Jul, mahu memberi fokus kepada kesejahteraan rakyat di Dun berkenaan. Dalam pada itu, tugas besar menanti calon baharu bagi mengekalkan kemenangan Dun yang dimenangi pada PRU ke-14 lalu. Namun mereka tidak mahu terus dibayangi bekas adun sebelum ini dan yakin mempunyai kelebihan sendiri dalam menambat hati pengundi. Terima kasih Yasir dan Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kuala Linggi antara kawasan pesisir pantai di Melaka yang berpotensi dibangunkan setanding Port Dickson. Pantai yang berpasir dan tidak berlumpur menjadikan ia kawasan peranginan yang harus dieksploitasi bagi manfaat ekonomi penduduk. Sekian laporan harian PRN Melaka dari Studio 3 Bandar Hilir. Kita kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum. Berbaki 2 hari lagi berkempen, penduduk Melaka amat mengharapkan siapa yang dipilih komited melaksanakan agenda kebajikan terutamanya yang terkesan dengan COVID-19. Mereka hanya mahu kestabilan serta jangan ada lagi kisah lompat parti, ada lagi percakaran serta lupa dengan janji manifesto yang telah ditawarkan kepada pengundi. Pakatan Nasional dalam pada itu membayangkan mereka mungkin menamakan seorang wanita sebagai calon Ketua Menteri sekiranya berjaya membentuk kerajaan negeri. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin bagaimanapun berkata, perbincangan akan dibuat selepas keputusan muktamad diambil. Pengundi Cina dalam pada itu diajak untuk terus memberi sokongan kepada Barisan Nasional untuk kestabilan dan kemakmuran. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, ia bagi meraihkan kepelbagaian suara dalam struktur pentadbiran kerajaan negeri kelak jika diberi mandat. Lain pula fokus calon Perikatan Nasional di Dun berkenaan Dr. Yazil Yaakob. Beliau berjanji akan membela nasib peniaga kecil jika diberi mandat Sabtu ini.
Dalam pada itu, ada dalam kalangan 22 calon bebas yang bertanding merupakan bekas adun di kawasan yang ditandingi kali ini. Di Bemban, Datuk Eng Chung Kun mengemukakan 7 tawaran dengan yang paling utama bagi menyelesaikan masalah banjir dan perumahan rakyat. Allahyarham bapanya, Datuk Seri Muhammad Zain Abdul Ghani, untuk melakukan kerja khidmat bakti. Tidak kekok bertemu masyarakat, apa jua mesej yang disampaikan kepada pengundi bukan retorik, sebaliknya mampu dilakukan terutamanya yang membabitkan kebajikan penduduk. Status penyandang di DUN masing-masing yang dimenangi pada PRU ke-14 lalu mungkin satu bonus kepada setiap calon bertanding. Meskipun sudah dikenali, namun tidak bererti ia jalan mudah untuk mengekalkan kemenangan. Calon Barisan Nasional DUN Air Molek, Datuk Rahmat Mariman mengakui laluannya tidak mudah, namun bertekad untuk melakukan yang lebih baik selepas ini. Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Melaka, Datuk Seri Abdul Ghaffar Atan meninggal dunia di Hospital Melaka tengah hari tadi pada usia 65 tahun.